Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita dalam pelajaran khot yang pertama untuk tahun 1, 2 dan 3. Okay? Untuk tahun 1, 2 dan 3 kita akan belajar atau imbas kembali tentang pelajaran kita dahulu, asas menulis dalam khot. Dalam menulis khot ini, murid-murid, dalam menulis khot kita perlu ada pensel khot semestinya. Mesti ada pensel khot, mesti ada kertas untuk menulis dan perlu ada konsisten. Sebab dalam penulisan khot ini kita tidak terus akan dapat menulis dengan baik. Tetapi perlulah kepada menulis latihan yang banyak, okay, agar dapat mencapai tulisan yang betul-betul baik. Murid-murid, dalam menulis khot ini kita perlu memilih pensel khot yang baik, berkualiti dan bagus, okey. Dan terdapat beza antara pensel khot dengan pensel biasa. Contohnya kalau Ustaz tengok, bagi tengok ni, okey. Ini adalah mata pensel biasa. Tetapi mata pensel khot adalah berlainan. Okey, contoh bagi mata pensel khot, okey, ada yang boleh lihat sini. Mata pensel khot adalah begini. Ini pensel. Okey. Ini mata dia tetapi serong di tepi. Okey, inilah dia. Okey, serong di tepi, di atas di sini. Jadi, untuk dalam menulis khot ni pun ada kaedah-kaedah dia, asas kaedah dia. Kalau kita tengok sini, contoh ini, okey. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Okay. Bagi mata pensel yang biasa, okay, macam gini, mata pensel, kalau kita tulis dia akan nipis, lurus, nipis dan tidak tebal. Tetapi kalau menulis dengan khot, kalau perasan, kita akan nampak kalau orang menulis alif, dia akan jadi begini, tebal dan panjang, gini. Okay. Jadi dalam menulis khot ini kita perlu serongkan. Contoh sini mata pensel khot, okay, begini, macam tadilah. Okay, ini mata pensel khot. Jadi kalau Ustaz gunakan ini dalam menulis alif, dia akan jadi begini. Dia akan jadi begini. Okay. Itu asas untuk menulis khot. Contoh lagi kalau Ustaz tulis ba. Okay, Ustaz tulis ba. Kalau pensel biasa dia akan jadi begini. Tetapi kalau kalau menggunakan pensel khot, dia akan jadi huruf ba akan jadi tebal, dan dia akan ada bentuk-bentuknya. Okey, contohnya macam begini. Gitu. Okey, cuba Ustaz pilih pensel yang lain. Okey, kita guna ini. Di sini, okey. Contoh kalau Ustaz tulis alif, dia akan jadi tebal macam gini. Dia akan jadi begitu. Tapi ini bukan pensel khot. Okey, dia akan jadi tebal. Okey. Saya tengok yang ini. Okey, dia akan jadi tebal macam ini. Itu asas dalam menulis khot. Kita mesti serongkan. Okey, jadi untuk yang pertama ni kita perlu serongkan. Okey. Yang pertama ini contoh asas dia, serongkan mata pensel ke sebelah kanan. Okay, jadi pegang dia begini. Okay. Jadi kalau kita tulis akan jadi, okay, akan jadi begini. Dia begitu. Okay. Dia tebal. Bukan macam pensel biasa. Kalau pensel biasa, dia ni lah, kurus, tidak tebal. Itu asas yang pertama dalam menulis khot. Jadi bagaimana untuk kita tulis khot ni dengan cantik? Untuk menulis khot dengan cantik tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama dengan banyakkan. Yang pertama, latihan. Tidak boleh tidak, mesti ada latihan yang banyak. Yang kedua, perlu ada guru. Okay, jadi Ustaz sebagai guru akan ajar kamu bagaimana cara untuk menulis khot. Yang ketiga pula adalah panduan. Okay?
Jadi siapa-siapa ada buku teks boleh tengok buku teks. Siapa-siapa ada buku yang panduan daripada kedai yang boleh beli di kedai-kedai, boleh dibeli. Jadi boleh jadikan panduan dan latihan yang banyak lah. Sama juga macam Al-Quran kan, kita mesti membaca dengan betul dan baik mengikut hukum tajwid, baru kita akan dapat membaca Quran dengan sempurna. Jadi begitu juga dengan khot. Jadi kalau dengan khot ni kita mestilah banyakkan latihan, banyakkan bertanya dengan orang-orang yang boleh menulis khot dengan baik. Jadi untuk latihan untuk tahun 1, 2 dan 3, Ustaz akan berikan terus tugasan kepada kamu semua, iaitu kamu akan buat latihan di rumah. Buat latihan di rumah untuk tahun 1, untuk tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Untuk latihan bagi tahun 1, kamu dikehendaki menulis menggunakan pensel khot. Menulis menggunakan pensel khot. Boleh beli kalau di Keningau, boleh beli di Hiapli, boleh beli di Sandapak. Di Hiapli tu ada murah dalam 2,5 lagi tu. Jadi untuk tahun 1 menggunakan pensel khot, menulis nama keluarga. Menulis nama-nama keluarga menggunakan pensel khot. Menggunakan jawi lah. Untuk tahun 2 pula, untuk tahun 2 juga menggunakan pensel khot juga. Menggunakan pensel khot. Tugasan untuk minggu ini adalah menulis 10 haiwan dan makanannya. Menulis 10 haiwan dan makanannya menggunakan jawi dan tulis menggunakan khot. Dan seterusnya untuk tahun 3. Untuk tahun 3 pula Ustaz minta guna juga pensel khot. Tapi ini berbeza sikit menggunakan pensel khot. Untuk tahun 3 menulis 10 perkataan yang baik diucapkan. 10 perkataan yang baik diucapkan. Contohnya tolong menolong, contohnya bekerjasama. Itu antara tugasan-tugasan. Untuk tahun 1 menulis nama-nama keluarga dalam keluarga itu. Yang kedua, tahun 2 menulis 10 haiwan dan makanannya, contohnya ular. Makanannya apa? Katak, contoh. Seterusnya tahun 3 menulis 10 perkataan yang baik diucapkan. Baik diucapkan, contohnya bekerjasama, tolong menolong, bantu membantu, begitu. Jadi Ustaz minta kamu menggunakan pensel khot. Semuanya akan menggunakan pensel khot. Selepas menggunakan pensel khot, buat di dalam buku latihan. Buat di dalam buku latihan. Baik, selepas buat di dalam buku latihan, Ustaz minta kamu gambar. Kemudian kamu boleh WhatsApp kepada Ustaz ataupun boleh kumpulkan di dalam buku latihan. Jadi boleh dihantar juga ke nombor Ustaz 011-514-90901 ataupun boleh dikumpul ataupun boleh dikumpul setelah habis mungkin PKP, boleh hantar ataupun boleh hantar seminggu-seminggu. Jadi fleksibel. Cuma dalam menulis khot, satu perkara yang Ustaz tekankan, jika kamu salah tidak perlu padam. Ini pun arahan, tidak perlu padam. Kalau contoh kamu menulis tolong menolong,
Contoh menolos, salah. Padam sahaja begini tanpa guna pemadam. Gariskan sahaja. Okey, jadi kita tahu yang ini ada salahnya. Okey, jadi kita boleh perbetulkan. Jadi contoh kalau tidak cantik juga, tulisan tidak cantik, tidak apa, kita teruskan sahaja. Sebab dalam menulis khat ni memang perlu kita banyak latihan. Jadi itu saja dari Ustaz. Okey, mudah-mudahan pengenalan asas sahaja untuk hari ini memberikan manfaat kepada semua. Jadi Ustaz minta juga kepada ibu bapa agar dapat memberikan bantuan kepada anak-anak dalam pembelian pensel khat. Sebab pensel khat ni kebanyakan kadang-kadang tahun-tahun yang awal ini tidak mempunyai pensel khat. Jadi mohon dibelilah untuk mereka. Dan Ustaz juga berharap agar kalau ada cadangan untuk penambahbaikan cara pengajaran, mudah-mudahan ibu bapa dapat memberikan pandangan ataupun apa-apa jua cara untuk Ustaz perbaiki lagi bagaimana cara ataupun bahan untuk mengajar. Jadi sekian saja dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.